Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Sebelum kita pergi kepada ayat ni secara spesifik, mungkin kita ada beberapa soalan yang sekadar untuk dilontarkan. First kali, siapa yang familiar dengan ayat 1000 dinar? Siapa yang biasa tengok ayat 1000 dinar? Siapa yang tahu apa specialnya ayat 1000 dinar ni? Siapa yang tahu dekat mana letaknya ayat 1000 dinar ni dalam Al-Quran? Siapa tahu dekat dalam surah apa ayat 1000 dinar ni? Siapa yang tahu ayat 1000 dinar ni actually terdiri daripada berapa ayat ni? Kan? Dan siapa yang tak ada jawapan ni? Siapa yang tak mampu untuk jawab kebanyakan daripada soalan-soalan tadi? Anyway, tujuan video ni insya-Allah bukan sangat nak menjawab setiap soalan yang disebutkan tadi tu tetapi lebih untuk melihat untuk mereflect, untuk mentadabbur ayat 1000 dinar ni sendiri untuk benefit kita bersama insya-Allah. So insya-Allah kita akan membincangkan beberapa poin berkenaan dengan ayat 1000 dinar. Poin pertama yang kita akan sentuh adalah berkenaan dengan kegunaan ayat ni. Mungkin ada setengah kita mungkin perasan ayat ni kadang-kadang di frame dan digantung di dinding-dinding di setengah tempat Kalau ada soalan adakah itu kegunaan utama ayat 1000 dinar ataupun apa-apa saja ayat Quran insya-Allah rasanya semua kita tahu jawapan dia kan. Tak ada orang yang dalam masa zaman sekolah dulu sama ada kalau ustazah tanya ataupun kertas soalan kertas agama tanya, apakah tujuan ayat Quran diturunkan? Tak ada orang yang akan jawab, untuk menjadi perhiasan apabila dia digantung di dinding Tak ada orang akan jawab tu So insya-Allah dalam konteks ada menggunakan ayat-ayat Quran termasuk ayat 1000 dinar semata-mata sebagai perhiasan di dinding, na'udzubillah, itu adalah satu injustice lah, satu ketidakadilan kepada ayat tu sendiri di mana kita meletakkannya di tempat yang tak sepatutnya. Of course, ini adalah sebagai satu muhasabah umum, satu refleksi umum dalam erti bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Quran ni ataupun ayat 1000 dinar ni in spesifik. Bukan disebut ni untuk menjudge orang Kalau kita tengok orang tampak, ini memang zalim amat ni kan, tak melakukan keadilan terhadap ayat ni. Kerana secara umumnya ada beberapa reason mungkin sama ada kita tahu atau tidak tahu untuk orang melakukan sesuatu kan. Contohnya kalau saya sendiri, saya pun kadang-kadang ada tampal ayat-ayat Quran setengahnya di dinding di beberapa tempat, mainly kalau dalam usaha untuk menghafal certain ayat-ayat tertentu. Sebab kadang-kadang bila kita menghafal kan, metodnya biasanya kita akan baca dan hafal, dan kemudian bila kita nak cuba hafal tu kita akan tutup dan kita akan ulang ayat tu kan. Dan kalau kita lupa kita akan tengok apa silapnya dan sebagainya. Dan seeloknya kalau kita menghafal pun kita selalu mengulang ayat tu dalam seharian tu beberapa kali, banyak kali So saya rasa satu yang membantu bila contohnya saya tampal di tempat study, di dapur pun kadang-kadang saya tampal ayat nak dihafal tu, sebab masa memasak dan sebagainya tu kadang-kadang kita ulang, dan kalau kita terlupa dan sebagainya nak recall, mungkin susah untuk membuka mushaf dan sebagainya. So bila ada ditampal di situ tu, dia membantu untuk menghafal So itu mungkin setengah orang tujuan dia meletakkan di dinding kan. Mungkinlah kalau kita pergi restoran kita nampak ada ayat 1000 dinar, mungkin tujuan dia untuk membantu menghafal kan. Sebab kita tahu kita datang order makanan, kita tentu kena tunggu orang masak dan sebagainya dan sementara tunggu tu biasanya kita borak kosong dan sebagainya. Mungkin owner restoran tu dia nak bagilah daripada kita berborak kosong tu baik kita menghafal ayat tu kan, sementara tunggu makanan kan. So instead of hanya dapat makan di restoran tu, dapat tambah satu ayat hafalan. So tu cukup bermakna kan. Mungkin itu tujuan dia. Okey. Keduanya, ada juga orang yang menggunakan certain ataupun meletakkan ayat tertentu menggantung dan sebagainya itu untuk tujuan reminder peringatan seperti mana contohnya kita gantung kalender kan, setengah kita gantung kalender. Apa tujuan dia? Kita bukan nak jadi perhiasan benda tu kan, kita nak tengok kalau kita lupa hari ni berapa bulan berapa bulan
dan juga ada orang yang setengah tu dia letak nota-nota kecil dekat peti sejuk dan sebagainya untuk reminder, oh hari ni aku kena buat apa kan, ataupun yalah takut terlupa ataupun dan sebagainya, ada planner dan sebagainya. Mungkin setengah orang menggunakan approach itu, maknanya letakkan ayat-ayat tersebut untuk reminder diri sendiri kan. Maksudnya bila kita terlupa dan sebagainya, oh teringat apa yang maksud ayat tu kan. So mungkin itu juga approach, maksudnya apa yang orang buat tu ada reason-reason di sebaliknya kan. So berbalik kepada poin tadi, sekiranya memang hanya sekadar untuk menjadi perhiasan, sangat-sangat tidak adil lah terhadap ayat tu Tetapi kalau ada tujuan di sebaliknya tu, wallahu a'lam, terpulang kepada niat masing-masing cuma kat sini untuk mendapat benefit daripada ayat tu, kita sepatutnya tahulah apa ayat tu berkatakan kan. Dan insyaAllah dalam video ni kita akan membincangkan sedikit, mengupas sedikit di sekitar ayat 1000 dinar ni. Dan insyaAllah kita akan pergi point by point insyaAllah. Alright. So seterusnya mungkin kita patut tengok apa sebenarnya content, kandungan ayat ni dan apa message ayat ni. Dan insyaAllah untuk tu kita akan membaca ayat ni. Saya akan bacakan insyaAllah ayat 1000 dinar ni dan terjemahan dia, dan insyaAllah dari situ kita akan kupas sedikit sebanyak apa sebenarnya message dan kandungan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Okey, dari segi insyaAllah itu ayat dia dan terjemahan dia. Dari segi secara sekali lalu kalau kita baca ayat tu, dan kalau kita biasa dengan kupasan-kupasan berkenaan dengan ayat 1000 dinar ni, kita akan perasan ada dua message penting dekat situlah yang selalu orang petik. Pertamanya adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar bagi dia, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Dan siapa yang bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluannya. So ini dua message penting di mana sebab kadang-kadang orang kaitkan ayat ini dengan isu rezeki dan sebagainya. So dekat sini Allah telah menetapkan formulanya kan, janjinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar bagi dia. Allah akan membuka rezeki, pintu rezeki daripada pintu-pintu yang tak disangka kan. Dan siapa yang bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluan dia. So ini adalah message besar dalam ayat ni yang sepatutnya kita perasan. Dan kalau kita faham message ni, insyaAllah kita tahulah sebenarnya apa yang sepatutnya kita buat untuk mendapat jalan keluar, untuk mendapat rezeki dan keperluan kita daripada Allah tu insyaAllah kan. So itu main point dia, yang kalau kita tak faham itu content dia, kita tak ada lah benefit dia kan. Maksudnya macam mana nak dapat jalan keluar, macam mana nak dapat pertolongan Allah dan sebagainya, rezeki daripada Allah, daripada pintu yang tak disangka-sangka tu. Sekiranya kita tak buat benda yang Allah kata inilah yang sepatutnya kamu buat untuk aku bagi yang seterusnya tu kan. Itu main point dia insyaAllah, yang hopefully kita boleh fahami insyaAllah. Okey, tadi kita dah perhatikan apa maksud dan message daripada ayat 1000 dinar tu sendiri Cumanya kalau kita nak perhatikan dari konteks yang lebih luas pula, especially dalam konteks bagaimana rentetan ayat dalam Al-Quran di mana Allah letakkan ayat 1000 dinar ni akan berkait balik dengan soalan yang diutarakan awal-awal tadi contohnya, siapa yang tahu dalam surah apakah ayat 1000 dinar ni Allah letakkan Dan kalau kita buka, kita akan perasan ianya dalam surah At-Talaq. Talaq ni merujuk kepada yang kita sebut sebagai talak lah Talak dalam isu cerai tu
So agak menarik. Dalam surah At-Talaq, dalam surah berkenaan dengan talak, yang mana ayatnya tak banyak, ayatnya hanya 12 ayat. Dan basically kalau kita baca sekali lalu, kita akan perasan dia bercerita isu talak lah, isu cerai. Tetapi Allah selitkan ayat 1000 dinar ni. So kita boleh tertanya, apa konteks ayat 1000 dinar ni dalam perbincangan talak. Dan insyaAllah kalau kita perhatikan konteksnya, kita akan dapat mungkin manfaat yang lebih luas lagi dalam konteks implementasi kita dalam kehidupan seharian. Dan apa message lain lagi, dan bila mana kita memerhatikan konteks ni, kita akan dapat appreciate lah.